Pertama kali bermesyuarat secara online, terus rindu dengan suasana di pejabat. Pertama kali kita dengar penjarakan sosial, terus teringat kepada mak, ayah di kampung yang lama telah tidak kita hubungi, walaupun melalui telefon. Pertama kali dilarang keluar rumah, tiba-tiba rasa rindu kepada hari-hari menghirup kopi di kedai mamak dan erti kebebasan selama ini. Pertama kali melihat akad nikah menjadi sangat ringkas tanpa kenduri dan hiruk pikuk. Tiba-tiba rasa rindu kepada saudara mara di kampung dan salam silaturahim. Bila terdengar laungan azan dan abah cepat-cepat panggil solat berjemaah di rumah, tiba-tiba terasa rindu yang amat sangat kepada Baitullah dan berjalan tawaf di sekelilingnya. Bilakah mungkin akan dapat ke sana kembali? Baik, video pesanan khidmat masyarakat yang sangat menyentuh hati. Semoga mesej yang cuba disampaikan oleh Andalusia Travels and Tours dapat benar-benar diresapi oleh kita, seluruh rakyat Malaysia. Kita nak berbicara pada waktu ini mengenai impak COVID-19 kepada sektor pelancongan dan bagaimana pihak Andalusia Travel and Tours mendepani cabaran ketika pandemik ini masih lagi berlaku, bersama dengan Puan Hajah Ida Rizwana Idris, pengarah dan penasihat undang-undang Andalusia, dan di sebelahnya ada Datuk Ustaz Haji Mat Daud Cik Ngah, pengurusi eksekutif Andalusia Travel and Tours Sdn Bhd. Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar? Waalaikumsalam. Baik, Alhamdulillah. Baik, Datuk, kita tahu pada 27 Februari ataupun pada akhir bulan Februari yang lalu, Kerajaan Arab Saudi telah pun membuat pengumuman mengejut dengan membatalkan visa umrah dan juga visa pelancong, sekaligus menyekat kemasukan warga asing ataupun pelancong asing ke Arab Saudi. Ya. Bagaimana dalam aspek syarikat pelancongan menerima pengumuman tersebut? Pastinya akan memberikan kesan secara keseluruhannya terhadap operasi Andalusia. Datuk. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pastinya semua travel agent, ejen pelancongan yang khususnya membawa orang menunaikan umrah, ketika kita sedang jujur atau sedang ramai masyarakat Islam merindukan Kaabah dalam keadaan mereka ada kemampuan dan berkelayakan pergi, tiba-tiba terberhenti dengan cara yang mengejut. Bayangkan berapa banyak penerbangan yang dibatalkan kerana tak dapat masuk. Bayangkan berapa banyak hati-hati yang ingin pergi ke Baitullahil Haram untuk menemui Baitullahil Haram, nak berdoa, nak memohon ampun, telah tersekat tak boleh pergi. Maka dengan itu kita tengok kesannya akan berlaku kepada 2-3 situasi. Pertama, dari segi jemaah, mereka tak boleh pergi, tentulah rasa macam ada kekosongan di sana, walaupun kita serah kepada qada dan qadar Allah SWT. Dari sudut agensi pelancongan, bayangkan bagaimana mereka telah menyediakan prasarana, persediaan, mengumpulkan wang yang banyak untuk bayaran itu dan ini, tiba-tiba tersekat dan tak boleh pergi. Tentulah di dalam pengurusan masing-masing berfikir, duit ini yang telah lepas pergi itu adakah dapat balik? Tentulah bertanya sebab kita belum dapat buat apa-apa rundingan. Yang kedua, dari sudut kita menyusun penerbangan, bayangkan agensi penerbangan yang telah begitu lengkap meletakkan jadual-jadual yang kemas dengan harapan boleh terbang, tak boleh terbang. Tiba-tiba keseluruhannya berhenti, tak boleh pergi ke Mekah, tak boleh pergi ke Madinah. Kan? Tentulah mempunyai keadaan yang tertentu. Namun, oleh sebab benda itu sudah berlaku, sekarang ini kita kena kembali kepada fitrah, artinya kembali kepada qada dan qadar Allah. Apabila
istitaah itu telah terberhenti kerana di dalam menunaikan haji dan umrah ni banyak istitaah, ada 12. Kita ambil yang paling menjadi asbab kepada kita tak boleh pergi itu, pertama ialah keselamatan perjalanan. Memang tak boleh pergi dah sebab kita tahulah bahawa COVID-19 ni dia tak kira ni. Dia main bila dia kena satu tempat itu memang agak sukar dan amat gaib yang kita nak menentukan. Jadi tak boleh buat apa-apa. Jadi terpaksa kena terima. Kedua, istitaah dari sudut kita panggil berkesempatan masa untuk pergi. Orang itu dah dia meletakkan masa dia nak pergi tu sekian. Tetapi dalam masa yang sama juga oleh sebab terkandas oleh sekatan ini dia tak dapat pergi, maka kita kembali kepada istitaah yang disebut Al-Quran, walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Allah memperdukan haji dalam kurungan umrah kepada mereka yang berkuasa sampai kepadanya. Dan satu perkara yang berkuasa sampai kepadanya itu ialah halangan perjalanan. Jadi oleh itu walaupun duit ada, agensi pelancongan dia tidak mungkin akan mudah untuk surrender, untuk menyerahkan kepada takdir saja, tetapi mereka kena berikhtiar. Maka ikhtiarnya saya ingin memberitahu kepada seluruh kumpulan jemaah yang nak pergi ini, untuk mereka menangguhkan pemergian supaya pertama sekali niat nak pergi itu ada, istitaah keuangan itu ada, tetapi halangan nak pergi itu ada disebabkan oleh perkara yang lain, mereka tangguh saja. Sebab jika dengan penangguhan ini, jika berlaku apa-apa kepada diri mereka, minta maaf kita cakaplah, jika dia meninggal dunia setelah dia membuat persediaan untuk pergi, maka dia dianggap sebagai sudah pergi dan Allah mengampunkan dosanya. Jadi ada beberapa hadis yang menentukan. Oleh itu kita bersabar dan simpanlah duit di tempat agensi pelancongan kita, maka duit ini selamat, tidak akan hilang begitu saja. Jadi kita jangan merasa curiga lah di atas kemampuan agensi pelancongan yang ada ini. Kita ada pergantungan dia. Baik, berdasarkan apa yang Datuk terangkan tadi, COVID-19 memberi impak yang besar kepada pelancongan untuk menunaikan ibadah umrah. Jadi daripada segi pengusaha sendiri, bagaimana Andalusia menghadapi situasi ini untuk mengendalikannya bagaimana? Hajar, silakan. Terima kasih. Pertamanya, pada 27 hari bulan Februari, saya masih ingat lagi, waktu itu kita mendapat khabar berita pada subuh lagi, lebih kurang pukul 5-6 pagi macam tu. Diberitahu bahawa semua visa yang telah dikeluarkan hilang daripada sistem dan semua keluar larangan untuk masuk ke Saudi. Jadi yang pertama sekali saya fikir, pada waktu itu pagi itu ada penerbangan dan jemaah dah sampai dan naik penerbangan waktu itu. Jadi saya waktu itu paling sukar sekali, saya takutlah sampai tiba-tiba terhenti kan. Tapi alhamdulillah selamat, dia terima landing semua eloklah. Jadi persiapan pada hari yang sama, yang pertama sekali yang saya buat, pertama saya lihat dululah, memanglah pada waktu itu kewangan sangat penting. Sebab kita tahu walaupun keadaan ini bukan atas kehendak sesiapa, saya tahu yang dia akan melibatkan kewangan yang besar. Yang kedua, yang persiapan yang saya buat ialah saya terus menulis suratlah kepada pihak-pihak ketiga, syarikat penerbangan, kepada hotel. Kami minta dengan muasasah bertanyakan tentang visa semua. Bagaimana, adakah duit-duit ini terpelihara ataupun tidak, selamat, terjamin ataupun tidak. Jadi yang ketiganya, seterusnya kami menghantar, mulanya memang kami menghantar mesej dululah secara ringkas, pesanan ringkas. Dan kami susuli dengan notis memberitahu bahawa kesemuanya tertangguh dan kita minta mereka bersabar sehingga notis seterusnya. Apa yang boleh mereka lakukan pada waktu itu ialah menunggu berita dari masa ke semasa. Pada waktu itu kita jangkakan mungkin sekejap. Waktu semua orang masih lagi tidak percaya kan. Kita rasa mungkin 2 minggu kot dia bersihkan. Mungkin kawasan Mataf. Jadi kita masih lagi berharapan. Jadi cuma waktu itu kita beritahu kepada jemaah yang tarikh-tarikhnya awal lah. Bersabar, insya-Allah akan cepat. Jadi selepas itu
apabila kita pula kerajaan Malaysia mengumumkan arahan PKP. Jadi kita tahulah yang ini bukan sekejap dan dah pada waktu tu dah melanda seluruh dunia. Waktu itu kita bagi tahu pada jemaah, tulis surat pada jemaah, tangguhlah. Pada masa yang sama dah keluar dah segala jaminan secara bersurat bertulis daripada syarikat penerbangan kepada hotel. Alhamdulillah semua memahami sebab hubungan kita baik dengan hotel dan airline. Kebanyakan kata duit selamat, beritahu pada jemaah kita tangguh pada tarikh lain. Apabila Saudi buka saja, kita akan susun semula. Itulah pesanan pada jemaah. Baik, saya difahamkan sebelum kerajaan mengumumkan untuk melaksanakan arahan Perintah Kawalan Pergerakan, sebenarnya ada kabar yang ingin disampaikan tadi. Puan Hajah dah beritahu bahawa Andalusia telah mendapat surat jaminan bertulis daripada pihak hotel dan juga syarikat penerbangan. Apa sebenarnya ingin disampaikan, Datuk, kalau boleh ulas lebih lanjut kepada mungkin jemaah yang terlibat cara langsung dengan agensi pelancongan Andalusia ini, Datuk? Ya, terima kasih. Sama-sama. Apabila kita menghadapi masalah kritikal macam ini, tentulah pihak pengurusan mencari jalan bagaimana meyakinkan kepada jemaah bahawa kewangan mereka terjamin dan boleh ditunda pada ketika yang lain. Cumanya ada di kalangan jemaah ini mereka rasa kalau dah tak boleh pergi, mengapa simpan duit dekat agensi pelancongan? Lebih baik kita keluarkan untuk belanja. Ini masalah aja. Kita lihat kepada industri pelancongan. Kalaulah sekiranya begitu mudah jemaah mengeluarkan wang dalam simpanan mereka yang nak pergi menunaikan haji dan pergi ke umrah, jadi apa akan jadi kepada pergerakan pengurusan sebuah syarikat itu? Tentu dia jadi mengecil. Jadi terkecil lah, jadi terhalang kan. Jadi kalau kita tengok di segi industri negara, kerajaan kita mewujudkan sebuah kementerian pelancongan. Apabila agensi yang mengendalikan pelancongan ini tidak dapat bergerak disebabkan oleh kewangan mereka tak ada, jadi di mana kemajuan kita nak capai? Mana kita nak merealisasikan kemajuan negara? Proses ekonomi itu tidak berlaku. Jadi itu rasanya. Apa salahnya kalau kita simpan saja duit dekat ini dan kita pun semua tahu di seluruh dunia tahu bahawa kapal terbang itu tidak terbang di banyak tempat kan. Jadi kita simpan ya. Kalau kita keluarkan duit juga pun, sedangkan kerajaan kita memberi bantuan perbelanjaan hidup yang begitu, saya ingat di negara di seluruh dunia ini, Malaysia yang agak prihatin lah saya tengok beri bantuan itu bantuan ini yang kita tengok di segi melihat kebajikan rakyat itu begitu hebat. Jadi tak perlulah kita keluarkan duit yang telah tersimpan. Sebab pertama sekali kalau kita niat nak pergi menunaikan umrah, biarkanlah satu ketika kita dapat pergi juga. Yang kedua, kita tidak mematikan pengurusan agensi pelancongan yang ada kaitan dengan ekonomi negara. Itu saya rasa macam satu rayuan daripada kita badan-badan pelancongan ini agar jemaah fahamlah. Sebab kalau kata di segi menjalani penghidupan hari-harian, kita ada bantuan daripada kerajaan dan ada aktif-aktif lain. Lagipun kita tidak boleh bebas keluar disebabkan oleh sekatan perjalanan. Jadi kalau kita keluarkan duit pun nak buat apa? Nak buat apa? Tak boleh ke mana juga. Tak boleh. Minyak harga murah RM30 tak boleh bergerak juga. Tak boleh bergerak. Minyak kereta penuh senantiasa. Jadi lebih baik simpan. Itulah pandangan saya pada peringkat ini. Kepada Hajah Ida, tadi Hajah ada cakap mengenai memberitahu surat notis kepada kalangan jamaah untuk menangguhkan umrah mereka. Jadi bagaimana pula dengan kalangan jemaah yang ingin membatalkan pakej umrah mereka? Jadi bagaimanakah prosedurnya? Okey. Masih ada yang ingin nak membatalkan. Mungkin pada waktu itu seperti mana Datuk bagi tahu, keraguan betul ke tidak ni agensi nak simpan duit kami macam mana, tiba-tiba agensi tutup ke, begitulah ya. Sekiranya ada jemaah yang ingin membatalkan jugalah ya, dia peruntukan undang-undang telah ada. Kalau nak membatalkan ini atas kehendak sendiri, bukan disebabkan oleh keadaan-keadaan yang membolehkan agensi batal ya, maka kita ada peruntukan bawah jadual 4, peruntukan
3 itu dia akan memberitahulah berapa jumlah yang boleh dipulangkan semula. InsyaAllah boleh dipulangkan, tapi hendaklah datang berjumpa di pejabatlah dan berurusan secara peribadi, maksudnya sendirilah personal dengan pejabat. Cuma dari segi apa feedback yang kami dapat daripada jemaah yang semuanya telah kami hubungi, kebanyakannya seperti mana Datuk katalah, duit dah tersimpan, dipasang, mereka sabar menunggu. Baik, ramai yang ingin meneruskan mengekalkan kewangan mereka Lebih dalam ramai. majlis lebih ramai berbanding mereka yang nak menghentikan ataupun membatalkan perkara tersebut. Datuk, macam kita dah persetujui pada awal tadi, pastinya kesemua yang terlibat dalam sektor pelancongan ini akan terjejas akibat penularan COVID-19 ini. Tapi spesifik untuk Andalusia sendiri, operasi ketiga ini bagaimana? Ditangguhkan ataupun masih lagi beroperasi work from home atau macam mana sekarang, Datuk? Apabila kita dah ketahui bahawa penerbangan pun tak berjalan, kita nak pergi ke airport pun sekatan banyak kan. Kemudian di Mekah pun dah tutup, tak boleh masuk. Berapa ramai orang yang menangis apabila dapat masuk baru ni sekejap dibuka kan. Artinya hasrat nak pergi tu banyak. Ramai yang bercita-cita nak pergi. Tetapi kekangan yang memberikan sekatan itu, maka Andalusia mengambil pendirian bahawa sekarang ini pejabat kita hanya ada skeleton staff ataupun staf-staf asas 45 orang saja untuk menjawab soalan-soalan dan memberi ruang agar pejabat itu tidak ditutup sepenuhnya. Jadi kita layan. Kemudian nak menjawab telefon dan sebagainya. Namun kita memberhentikan terus jadual-jadual penerbangan yang diminta oleh para pelanggan yang bercita-cita nak pergi. Jadi tak boleh berunding langsung tentang penerbangan sebab tak boleh pergi. Jadi kita terpaksa menangguhkan. Namun pejabat kita masih lagi kita ni, dan seperti yang diberitahu oleh kerajaan, kita jangan memberhentikan pekerja-pekerja kita. Jadi kita bayangkan berapa ramai pekerja-pekerja yang tinggal bersama dengan kita, yang bekerja dengan kita, tiba-tiba sekarang ini tidak dapat datang ke pejabat seperti biasa. Jadi kita masih lagi membayar gaji kepada mereka mengikut peruntukan kerajaan, dan mungkin Puan Haji Haidar akan beri sedikit penjelasan berkenaan dengan gaji kekitangan ni. Masihkah mereka menerimanya macam biasa? Baik, kita sebenarnya berdepan kekangan waktu. Cuma pada terakhir sekali, Puan Haja, saya yakin tentang bab gaji itu kerajaan juga telah memberikan subsidi upah pekerja dan sebagainya. Saya difahamkan Andalusia telah membuat perancangan awal bagi musim Haji 1442 Hijrah. Sedikit tentang umrah itu. Mungkin. Umrah, ya. Umrah. Untuk sebenarnya sebelum lagi PKP, sebelum berlaku ialah semua isu ini kan, kami telah sediakan pakej terbaru 1442 Hijrah. Jadi 1442 Hijrah tu sepatutnya bermula pada bulan September. Jadi ramai jemaah yang terhalang pergi itu, kebanyakannya dah mula untuk cari tarikh yang lambat sikitlah dalam tempoh 6 bulan yang akan datang. Mereka dah mula booking tanpa bayaran deposit sebab kita pun dalam keadaan yang tidak pasti ya. Jadi kita terima supaya masih lagi ada yang nak meneruskan niat untuk buat umrah juga pada tahun yang akan datang dalam keadaan yang lebih selamat lagi, insya-Allah. Insya-Allah, sama-sama kita berdoa. Itulah Datuk Puan Haja, kalau kita kata Tuhan telah menetapkan sesuatu itu pada tempat yang betul, pada waktu yang betul. Insya-Allah kalau tiba waktunya, rezeki dah tiba, kita akan menjejak juga tanah suci Mekah dan juga Madinah. Terima kasih banyak-banyak saya ucapkan kepada Datuk Ustaz Haji Mat Daud Cik Ngah, Pengurusi Eksekutif Andalusia Travel and Tours Sdn Bhd, dan juga Puan Hajah Ida Rizwana Idris, Pengarah dan Penasihat Undang-Undang Andalusia. Terima kasih banyak-banyak. Semoga terus